telah buka satu kampung bernama Kampung Zainab. Okey. Siapa pernah tinggal di Kampung Zainab? Okey, good. Okey. Dan sebelum hari ini. Dan tetapi beliau telah bercerai dengan Tok Kasim dan berkahwin dengan Raja Muda Perak. Tetapi hubungan mereka masih okey. Sampai ada yang dikatakan siapa meninggal dulu dia akan belikan, yang hidup tu akan belikan kain kafan untuk yang meninggal. Sebab saya baru dapat info daripada Bu Lili, setelah bercerai dengan Raja Muda Perak tu, Tok Fatimah dapat ni kahwin balik dengan Tok Kasim. Is that true ya Bu Lili? Kan siapa sampai. Okey. Okey, right? Okey. Dan dia orang ada anak kepada encik adalah ada. Okey. It's alright. Dan anak kepada encik adalah Nan Baisyah Yong Nan, dan dia mempunyai 10 orang anak, iaitu cicit kepada Tok Kasim. Okey, Yong Nan punya family. Anybody here? Yong Nan? Tak sampai. Ada? Okey, good. Dan kita ada yang Tatai atau Khadijah, dan of course Abdullah, Sam. Dan Yati. Yati, yes, good. Okey, dan mereka, kalau nak tahu sila-sila lagi, sila baca kat belakang, right? Okay, the next one is, isteri kedua adalah Tok Sal, Hajar Salbani. Okey, Hajar Salbani, I know you're there, right? Okey. Okey, Tok Sal ni seorang yang baik budinya, saya kenal dia, saya pernah jumpa dia, dan dia mempunyai 4 orang anak, iaitu Ayah Cho, Zainal Abidin, our cousin from Singapore, Cik Na, all the way from Singapore datang kat Kokok, right? And then kita ada Abang Sahab, Pak Yaakob, Pak Ayah Jam. Okay, ada 5 orang anak. And Pak Cik Ali, dia orang tak dapat datang. And of course Sufia, khusus children, anak-anak busuk. Okay, di situ. Okay, full force. Okay. Beliau meninggal pada tahun 1998 dan dikebumikan di Taparut, dan mempunyai anak angkat Cik An, iaitu isteri kepada Pak Hitam Abdullah, dan Bik T. Datang tak Bik T hari ni? Tak ada. Dan Bik Na? Dah balik. Oh, okey. Next. Okey, nombor 3. Okey, yang ini adalah opah saya. Dia tengok muka ada tak sikit-sikit? Kan? Size 2 years. Okey, opah anak saya nama dia Abok atau Fatimah Wok. Dia mempunyai 4 orang anak, iaitu Zabeda's family, Zabeda, Aren, kat belakang tu, Tok Mangah punya anak-anak, cucu, yes. Okay, Malik tak dapat datang. Of course, Yusuf's family, yes. Itu ayah saya, dan Mustafa, family Mustafa, Pak Hitam. Ada kat belakang tu, belakang tiang, yes. That's right. Dan Abuk ni juga mempunyai anak angkat, iaitu Cuya dan Mak Tua. Cuya pun ada di sini, dan dia telah meninggal dunia pada 1970 pada 11 hari bulan. Okay. Abuk dengan Tok Sal, umur dia orang sama dengan Encik, the eldest daughter, dan mereka bergerak bertiga selalu. Okay. Dan mereka pernah, Encik pernah pergi ke Singapura dan balik ke Malaysia. Dia komplain, dia kata kat Singapura tak best. Rokok rokok tempak tu ada filter, kat Malaysia punya tak ada filter lagi best, dia kata. Singapura command, dia kata. Sorry Cik Na. Okay, next. Okay, isteri keempat ialah Makta atau Masita. Dia tak mempunyai zuriat. Next please. Ini adalah isteri kelima, yes, iaitu Tasmuna Alias Wok binti Husin atau Alias Dongkal, merupa balu kepada adik Tok Kasim, ya, iaitu Mahmud. Dan keturunannya adalah, can we see?
Tasmuna, ramai di sini. Orang-orang kuatnya. Okey. Dan dia generasi pertama dia adalah 11 campur 4. Saya tanya Kak Anom, kenapa 11 campur 4? Banyak lagi. Okey, banyak lagi. Itu ketika itu 11 campur 4, okey. Dan Opah Tasmuna dia tak kekal lama dengan Tok Kasim. Dia berkahwin pula dengan Haji Abdul Wahid Haji Mokhtar. Ketika Opah Tasmuna berkahwin dengan Mahmud, beliau mempunyai anak Hindun, Hanif, Jonet dan Abdul Aziz. Dan dengan Haji Abdul Wahid, dia mempunyai 6 orang anak, iaitu Abdullah, Muhammad Ali, Aisyah, Abdul Ghani, Musa dan Haji Abdul Wahab. Dan untuk hari ini, saudara-saudara kita ni ada di sini. Di mana mereka? Anak-anak Jonet, anak-anak. Yes, okey. Assalamualaikum saudara baru. Kita tak jumpa lagi, baru berjumpa. Thank you for coming. Okey. Next. Dan ini abang Fuad kita punya family. Okey. Neneknya berada di Mayang. Okey. Ayu rupanya, ya. Okey. Dan anaknya adalah Hamzah, Maimunah, Nampih, Muhammad Hanafia, Mazna, Khalijah. Nenek yang lawa tu. Nenek lawa. Macam anak dia. Yalah. Okey, yang menarik dalam kumpulan ni, di antara kita ni ada yang bernama Kasim bin Nampih. Can we have a look at our Mr. Kasim bin Nampih? Handsome guy. Mana dia Kasim? Itu dia. Sudah mempunya. Sudah mempunya. 3-0 lagi. Nampih bin Kasim the second. There will not be a third sebab dia kata stop here. Right? Okay. Dan isteri ketujuh adalah Cik Coklat. Semua menanya kenapa coklat. Saya pun tak tahu ada siapa. Memang nama dia Coklat kan? Beliau tak lama dan tidak menghasilkan zuriat. Okey, kita nak tahu mengenali Tok Kasim, peribadi beliau. Okey. Okey, gambar yang ini adalah Madu, isteri kedua yang baring tu, itu adalah Tok Sal, dan isteri ketiga Abo. Mereka ni BFF, best friends forever. Okay? So antara peribadi Tok Kasim, beliau adalah adil dan saksama. Tak adil, jangan. Okay? Kalau adil, boleh. Okey, beliau adil dan bertanggungjawab kepada semua anak-anak dan anak-anak angkat. Beliau adalah dermawan, suka menderma. Relax sekejap. Okey, sekejap ya. Okey, suka menderma dan membantu orang dalam kesusahan. Beliau adalah pemurah dan dia punya ciri pemurah dia tak terhad kepada anak-anak. Dia melangkaui dia punya kawan-kawan, dia punya ipar, besan, okey? Saudara-saudara sebelah menantu dia. Okey? Dan dia banyak sahabat kali ini. Dan pertolongannya termasuk memberi tanah dan ada kala membantu membina rumah. Dan menjelang Syawal, beliau menyediakan sekarung duit 50 sen untuk diagih-agihkan kepada fakir miskin dan juga kepada anak-anak. Dan pernah, saya tak tahulah perasaan macam ni dia beli sekodi kain, dia bagi ke orang kampung buat baju. So orang tahulah itu orang kampung Kasim. So next time kita beli satu kodi, kita pakai sama. Boleh. Okey. Dan ketika perayaan Maulid Rasul, apabila perarakannya sampai ke rumah besar, siapa tahu rumah besar Tapah Road? Ada pernah pergi tak? Dia berarak sampai ke rumah tu dan Tok Kasim akan menyediakan sirap dan ais. Ketika itu ais adalah something yang difficult to get, right? Susah untuk dapat. Okey. Dan
Tadi saya kata dia bekerja dengan orang Inggeris. Okay? So dia telah dipengaruhi oleh ayah angkat dia tu. Dan beliau ni suka makan dengan sudu garpu. Tetapi kerana dia kidal, dia guna sudu garpu, sudu tu belah kiri. Dan beliau suka makan sup dengan carrot dan oats dan juga keju. So imagine ni zaman dulu, 1920s. Like right now, semua orang makan oats. Kan, nak diet, nak kurangkan kolesterol. But those were the days. Yeah? Dan pakaian seharian dia adalah kot berwarna kaki, kain pelikat, tali pinggang, cetiau. Siapa tahu tali pinggang cetiau? Kalau cerita Pulabi dulu-dulu, kalau mamak-mamak tu adalah yang dia pakai dekat dia punya baju tu. Dan tidak pernah ketinggalan songkok dan selalu membawa jam saku dan memakai capal. Tok Kasim adalah seorang mempunyai visi dan futuristik. Okay? Ketika itu di Tapah tak ada English school, tak ada jelas sekolah bahasa Inggeris. So dia telah mengantar anak-anak dia iaitu Zainal Abidin, Ayah Chok, Ayah Jang, Pak Yaakob, bapa saya Yusof, Pak Hitam Mustafa, Pak Cik Ali pergi ke Batu Gajah. Sebab ketika itu sekolah Inggeris adalah di Batu Gajah. Dan dengan wawasan beliau, anak-anak mereka ada yang berjaya juga. Okey? Dan ini adalah gambar yang naik motor tu adalah Zainal Abidin. He's got a company of his own in Singapore. Yang paper cutting adalah arwah ayah saya yang telah meninggal dunia pada 51 tahun. Ketika itu beliau adalah pengarah penyiasatan Badan Pencegah Rasuah. Alhamdulillah ketika itu, bukan sekarang. Kalau sekarang kita pun susah ya. Okey, dan Datuk Kasim ni dia very futuristic. Dia meramalkan yang satu hari nanti akan ada radio bergambar, which is TV. And true enough, 7 tahun selepas dia meninggal, wujud TV. Okey? Dan beliau suka berada, gemar bersukan, badminton, kriket, tenis dan polo, dan menjadi jago catur batang padang. Dan pernah dikatakan bermain golf dan memburu. Tengok, itu adalah gambar harimau yang dia berburu. Tengok tahun dia, 1929. Kita nampak harimau di dalam zoo je. Okey? Next. Okey, beliau ni adalah orang yang meminati seni, pandai bermain pelbagai jenis muzik, permainan alat muzik. Dan dikatakan isterinya Tok Sal pandai bermain piano. Okey, adakah anak cucu pandai bermain piano di sini? Tok Sal Belai. Boleh buat adona sayang kan? Okey? Dan di antara kegemaran Tok Kasim ni, dia suka bernyanyi dona sayang dalam gelap. Nak dapat feel tu. Dia dapat feel dia pasang, dia padamkan lampu. So next time kita ada competition dona sayang pula. Pakai baju seragam, nyanyi dona sayang. Okey. Dan beliau adalah seorang yang berani. Pada zaman Jepun, what the Japanese tentera say you must do. Semua orang takut. Tetapi beliau ni disuruh panjat pokok kelapa, dia tempeleng Jepun ni, lari di tampungan takut. Not only dia, anak dia, Encik pun seorang yang berani. Encik memang berani. Tetapi tak tahu dia melatah ke dia betul-betul berani. Okey? Sebab ada kata di sini dikatakan Encik ni telah dia nak membunuh keris kepada tentera yang ingin mengambil adik dia Zainal Abidin untuk menjadi tentera Jepun. Lari. So, keturunan Bugis tu membuat kita berani. So, jaga-jaga ya. Kita ada darah Bugis. Alright? Okey, antara lain-lain karakter dia berwaspada. Dulu-dulu you boleh bubur chip, you can detect mana you punya duit pergi. Dia bubur minyak atar. Jika sesiapa ambil minyak atar dia tahu yang ini adalah duit dia. Alright? Dan dia salah satu kesukaan dia selepas subuh dia memberi ayam makan, dia suka berkebun dan dia ada kereta. Zaman tu dia ada kereta.
Siapa ingat kereta Tok Kasim? Kereta warna hitam. Dia duduk dalam garaj. Kalau nak start kena wind up bagi-bagi. Apa namanya? Oh, okay. Alright. Dan walaupun dia ni dermawan, tetapi he will not give you the money just like that. Dia suruh you earn the money. Ya, dia tak nak kita jadi subsidy mentality. Alright? Okay, next. Dan Tok Kasim telah kembali ke rumah Kuah pada 17 November 1999 pada umur 56, pada umur 76 dan disemandikan di Tapah Road. So kita patut pergilah ziarah kubur dia. Alright? Dan ini saya ambil you punya hak cipta Abang Fatih. I cut and paste here. Okay, sebelum